Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar tahun 4 SK Kampung Teh. Hari ini kita akan sambung unit 6 iaitu Zaman Prasejarah. Untuk hari ini kita akan bincangkan tentang dua topik. Yang pertama ialah kehidupan manusia zaman prasejarah. Dalam topik ini kita akan bincangkan kegiatan sosial dan juga kegiatan ekonomi mereka. Yang kedua, kita juga akan bincangkan sumbangan teknologi, iaitu sumbangan dalam bidang teknologi. Kehidupan manusia zaman prasejarah. Perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah ini telah menjadikan kehidupan mereka semakin baik bagi menghadapi perubahan persekitaran. Jadi, kita akan bincangkan kegiatan sosial zaman prasejarah yang mana kegiatan sosial ini adalah berkaitan dengan hal-hal kemasyarakatan atau hidup bermasyarakat. Jadi, kita akan lihat satu persatu mengikut zaman. Yang pertama ialah zaman Paleolitik. Untuk zaman Paleolitik ini, mereka hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Yang mana nomad ini bermaksud berpindah randah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Yang seterusnya ialah mereka tinggal di dalam gua. Seperti yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, kenapa mereka memilih gua? Kerana terlindung daripada hujan, panas dan juga binatang buas. Mereka juga mahir menggunakan api untuk menghalau haiwan buas. Ini adalah untuk zaman Paleolitik. Mari kita lihat pula untuk zaman Mesolitik. Untuk zaman Mesolitik, mereka masih mengekalkan kehidupan secara nomad. Tetapi, mereka sudah mula tinggal di kawasan pesisir pantai atau muara sungai selain daripada di dalam gua. Ini kerana kalau kita perhatikan, kalau di kawasan pesisir pantai atau muara sungai, mereka mudah untuk mendapatkan bekalan air atau akses kepada sumber makanan seperti ikan, yang mana ikan membekalkan sumber protein. Untuk zaman Neolitik pula, mereka hidup menetap dalam kelompok yang besar. Jadi kalau kita lihat sini, telah ada perubahan yang mana mereka telah mula hidup menetap berbanding dengan zaman Paleolitik dan Mesolitik yang mana mereka hidup secara berpindah randah. Jadi untuk zaman Neolitik ini, mereka telah membina pertempatan di kawasan lembah sungai dan pesisir pantai. Untuk zaman Logam, mereka terus mengekalkan hidup secara menetap. Mereka juga mempunyai ketua sebagai pemimpin serta mengamalkan adat dan upacara yang tersusun. Adat dan upacara yang tersusun ini kita boleh lihat misalnya dari segi upacara pengebumian. Seterusnya mari kita lihat kepada kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Untuk zaman Paleolitik ini, mereka menggunakan peralatan daripada batu. Mereka masih mencari sumber makanan daripada hutan dengan mengutip hasil hutan ataupun memburu haiwan. Dan mereka juga berkongsi makanan. Untuk zaman Mesolitik ini, ada perkembangan yang mana mereka menghasilkan peralatan batu yang lebih baik buatannya. Mereka mengutip hasil hutan, memburu haiwan dan menangkap ikan. Seperti yang kita lihat tadi yang mana mereka telah mula menetap di muara sungai atau pesisir pantai. Jadi mereka menangkap ikan. Seterusnya ialah perkongsian makanan masih berlaku. Untuk zaman Neolitik ini, kita dapat lihat dari segi penghasilan alat batu yang mana peralatan yang digunakan untuk berburu lebih kemas dan juga dilicinkan serta mempunyai pelbagai fungsi. Mereka juga bercucuk tanam, menangkap ikan, menternak haiwan dan menghasilkan tembikar. Untuk tembikar tanah ini sebenarnya ia ada pelbagai fungsi yang mana ia juga digunakan untuk menyimpan air, menyimpan lebihan makanan ataupun digunakan sebagai perkakas untuk memasak. Seterusnya menjalankan aktiviti perdagangan secara tukar barang dan juga ada
pengkhususan pekerjaan. Pengkhususan pekerjaan ini maksudnya aktiviti itu dibahagikan mengikut kelompok. Misalnya seorang pergi menangkap ikan, seorang pergi berburu dan seorang lagi pergi memasak. Itu maksudnya pengkhususan pekerjaan. Okey, seterusnya zaman logam. Okey, mereka menggunakan peralatan yang diperbuat daripada logam. Berbanding dengan zaman Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik ini, zaman logam mereka telah menggunakan peralatan daripada logam. Sebab itu ia dinamakan sebagai zaman logam. Okey, mereka juga menjalankan perdagangan dan pelayaran yang mana ia merupakan aktiviti utama masyarakat pada ketika itu. Dan mereka juga menjalinkan hubungan kerajaan luar. Kalau murid-murid perhatikan tempat tinggal mereka yang mana mereka telah tinggal di pesisir pantai dan muara sungai, itu adalah antara salah satu faktor mengapa kawasan itu dijadikan sebagai tempat tinggal. Okay. Kerana mereka juga telah menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar kerana sungai ini merupakan jaringan perhubungan ataupun pengangkutan. Okey. Okay, mari kita lihat perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia. Okey, jika zaman dahulu mereka menggunakan peralatan asas seperti batu dan kayu. Tapi pada masa sekarang, perubahan teknologi yang semakin berkembang dan semakin canggih, kita telah menggunakan jentera untuk meningkatkan hasil pertanian. Okay, seterusnya, perubahan dalam komunikasi. Yang mana masyarakat dahulu menggunakan lukisan, asap atau bunyi untuk berhubung antara satu sama lain. Tetapi sekarang kita dapat lihat kita menggunakan komputer ataupun telefon bimbit yang mana ia memudahkan serta mempercepatkan urusan. Seterusnya, perubahan dalam sistem pengangkutan. Jika dahulu mereka menggunakan perahu yang diperbuat daripada batang pokok. Tetapi sekarang kita menggunakan kapal yang mana ia lebih selamat dan menjimatkan masa. Seterusnya, perubahan dalam keperluan rumah. Jika dahulu mereka memasak menggunakan kayu api. Tapi sekarang kita telah menggunakan dapur elektrik yang mana lebih mudah dan selamat. Jadi, sumbangan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Kemudahan pada masa kini ialah hasil daripada inovasi dan teknologi yang sentiasa berkembang dari zaman ke zaman. Okay, baiklah, itu sahaja perbincangan kita untuk minggu ini. Sekian, terima kasih. Bye.